tuangkan arak. Kan kita tahu orang yang membancuh, orang yang mengidang, orang yang menuang sama dosa. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan pengurusi surau Nurul Falah, tuan imam, barisan jawatankuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hari ini tajuk senang tuan-tuan. Tajuk mencari keberkatan. Keberkatan, jadi bila dia tak sebut keberkatan apa maksud barakah tu sendiri? Apa maksud berkat? Berkat ini kalau kita tengok secara mudahnya, kalau kita nak faham maksud berkat, berkat ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita, walaupun sedikit tapi berkembang, itu berkat. Walau sikit tapi dia boleh berkembang jadi banyak. Dia boleh membawa kepada benda-benda lain. Contoh, anak kita bagi belanja tak banyak pun, kita bagi dia belanja RM1 sehari. Orang lain sampai RM10 sehari, kita boleh bagi RM1 je. Dengan RM1 tu pula anak tu dia boleh lah jimat, dia tahu mak ayah dia susah. Anak yang faham mak ayah dia susah tu pun berkat. Ada mak ayah, ada yang anak-anak yang tak faham bahasa, dia tak tahu mak ayah susah, dia tetap nak benda yang dia nak tu. Ada. Jadi itu sebab maksud saya tadi, walaupun sikit tapi berkembang. Anak tu dah lah dapat belanja RM1, dia faham keadaan mak ayah dia, pandai pula. Nampak tak? Dia berkembang. Macam surau ni dulu lah, waktu saya datang dulu kan. Kan masa tu kita heboh dek banjir sini kan. Dulu masa saya datang, saya ingat lama dah. Saya ingat dah tak nak panggil dah. Si baik panggil balik kan. Tapi mana keadaan dulu tak macam ni kan. Dulu keadaan ni lagi dhaif lah nampak kan. Tapi alhamdulillah kan, sikit lama-lama tengok dah kan, nambah mula dah terasa lapang surau ni. Bila heboh nak buat puasa, orang lah tak ramai datang kan. Macam tu lah antara dia. Tapi ada barakah dia. Dan bila orang kaitkan dengan rezeki pula, rezeki yang berkat katanya sedikitnya cukup, banyaknya boleh diagih-agihkan. Manakala rezeki yang tidak berkat, sedikitnya tidak cukup, banyaknya tidak puas. Rezeki yang tidak berkat umpama meminum air laut, semakin diminum semakin haus. Macam itulah kalau orang kaitkan dengan rezeki kan. Jadi keberkatan dalam hidup seseorang yang berkat akan mampu melakukan sesuatu. Keberkatan ni kita tengok ada banyak jenis keberkatan. Pertama, keberkatan dalam hidup. Hidup seorang yang berkat, dia boleh melakukan, menghasilkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh orang yang hidupnya lebih lama, mungkin macam tu. Sebagai contoh, sahabat Rasulullah SAW, Sa'ad bin Mu'az masuk Islam di usia 30 tahun dan meninggal dunia pada 36 tahun. 30 tahun masuk Islam, meninggal 36 tahun. Tetapi ketika beliau meninggal, arah sampai bergoncang dalam rangka menyambut kedatangan rohnya, padahal dia hidup hanya 6 tahun dalam pangkuan Islam. Macam itulah cerita. Senang cerita. Ambil satu contoh lagi, Abang Adam Kori yang pelakon lah Dragon kan. Dia masuk Islam berapa tahun. Saya ingat dalam 10-11 tahun kot macam tu. Dalam tempoh tu dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat dia. Nampak tak? Kita dah berpuluh tahun Islam seko pun tak dapat contoh lah kan. Macam termasuk yang bercakap ni, harap-harap ada lah yang dengar ceramah tu kan. Saya pernah ceramah ke Sabah, Sarawak tu, ada yang Kristian. Saya Kristian, saya selalu dengar ceramah ustaz. Ya kau bila kau nak ucap katanya, nanti lalu kata kan. Jadi makna kata
Mana kata tu sebab kita tengok contoh lah, dimanfaatkan hidup dia, kan? Kedua, keberkatan pada waktu. Tadi keberkatan pada kehidupan. Kedua, keberkatan pada waktu, pada masa. Kan? Sebagai contoh, ada orang yang tidur selama 10 jam, bangun tidur tetap dalam keadaan malas dan tak semangat. Ada. Kan? 10 jam dah tidur. Jaga tu contoh, ya, dia kata malas lah nak kerja ni. Jom kita pergi makan. Makan sampai 5 pinggan, balik membuta lagi. Contoh lah. Kan? Tapi dalam keadaan yang lain pula, ada orang yang tidur hanya 4 jam tapi bangun keadaan semangat dan hati dia tenang dan senang, kan, nak bekerja bersungguh-sungguh nak mencari rezeki. Ini disebabkan oleh keberkatan masa dia tadi. Keberkatan masa. Macam ni kan, kita tadi macam berfikir-fikir nak datang tak, nak datang tak. Contoh, bila datang relax, ya, tenang hati, dongeng ceramah. Mana orang dongeng ceramah hati kusut masa saya tak ada. Kan? Power bank mungkin. Power bank nak keluar duit ni. Tengoklah ramai lah orang keluar tak berpinggit. Kan? Tapi dek ramai orang kat mesin ATM, bukan kata kat dalam kaunter tu. Kan? Nak cucuk duit, aduh beratur pula nak masuk ke mesin ATM ni, pahal pula. Tak tenang hidup kan. Wahal nak ambil duit tu. Kan? Ai Sina punya hal, ai Citra punya hal. Berapa ramai orang tak tenang nanti. Sampai ni habis semua ni marah. Kan? Contoh lah. Orang lah pun bingai, bagi je lah. Perempuan-perempuan ni kepala kan. Dah orang punya, bagilah apa yang kau tahan-tahan. Nanti kesian dia masa tua dia, nanti besok tak ada. Peduli lah nak dia nak. Apa masalah kau kan? Bagilah. Kan? Betul tak? Yang ngangguk tu semua nak tu. Jadi macam tu lah. Keberkatan pada masa. Yang ketiga, keberkatan pada rezeki. Itu saya akan huraikan panjang lagi lah. Yang mana rezeki dia cukup walaupun sikit. Kan? Walaupun rumah dia berumah biasa-biasa, duduk kek pucung. Kan? Jalan memang jalan raya, jalan utama, lalu colah-colah dapur rumah dia kek pucung. Wow, bunyi belakang rumah tu. Dan hari-hari dia dah biasa macam tu, akhirnya dia boleh tidur dengan keadaan macam tu. Kan? Macam mana kau boleh tidur? Berkat. Membutuh bokau. Sama kuat dongku dia dengan lori yang lalu. Macam tu tak ada apa tu dah. Kan? Tapi ramai juga dalam masa yang sama mempunyai pendapatan yang sedikit tapi mencukupi untuk hidupkan keluarga dia, dan apa yang diperlukannya dapat dicapai. Dia nak kereta, dia boleh beli kereta. Kan? Hidup dia aman, damai dan bahagia. Ada orang duit banyak. Allahu Akbar, banyak betul. Gaji sampai 10,000 sebulan. Contoh, kalau 10,000 sebulan okey tak okey? Okey kan? Kan, walaupun kat KL ni barang mahal, tapi kalau dapat 10,000 sebulan kerja, okeylah, boleh lah. Masalahnya manusia ni bila 10,000 belanja tak sama dengan orang gaji 2,000. Mula kau sekarang 10,000 mana cukup. Itulah dah. Orang yang tak bersyukur. Memang itu sebab Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. 2 lembah emas. Apa lagi kau nak? Tak nak lagi lembah yang ketiga. Itulah manusia. Allah uji muda dengan tua, sihat dengan sakit, lapang dengan sempit, hidup dengan mati, kaya dengan orang cakap miskin. Tak. Allah uji kaya dengan kecukupan. Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup. Kau gaul kepala dia. Kau faham kau? Duit dalam bank tinggal 10 juta deh. Tak rasa nak bunuh kau orang macam tu cakap. Sebab pada dia 10 juta tu sikit. Sebab dia dah biasa. Balance sebelum ni 100 juta. Tiba-tiba tinggal 10 juta. Dia rasa susah benar ni. Ada orang macam tu. Kalau tak, takkan waktu saya ceramah dekat PKNS Shah Alam tu. Dia kata, Ustaz, masa PKPB gitu, saya ceramah. Ustaz, kalau nak beli rumah, ni time dia Ustaz. Ini time ni. Tengah murah dia Ustaz.
Saya tanya, berapa murah? 1.2, 1.30 otak tu sekarang. 1.2 murah kat dia. Bayangkan tak? Pak. Tu sebab saya kata, makna kata, cara orang tu tak sama kan? Berbeza-beza. Kita ni tak apalah. Walaupun rumah kita buruk, kita tak berhutang. Okay lah tu. Ataupun rumah kita walaupun sewa, kita tak banyak masalah. Tertunggak rumah ke apa semua, kita bayar sewa bulan-bulan, okey. Tak ada masalah. Jangan mungut. Orang perempuan kena faham suami. Bang, kita sampai bila dah duduk sewa macam ni? Macam tu. Dan kalau boleh tak nak nyewa tu. Siapa yang suka menyewa, betul tak? Tapi kalau keadaan kehidupan kita yang layak pada ketika itu adalah menyewa, sewalah. Dah itu suami kita mampu. Dan tempat terbaik seorang wanita, seorang isteri adalah di sisi suaminya. Walaupun di rumah sewa. Nah, kena faham tu. Ya. Kemudian keberkatan pada ilmu. Ilmu dan pengetahuan yang berkat akan membawa perubahan yang positif pada pemiliknya. Dari segi amal ibadahnya, budi pekertinya, dan dapat memberi manfaat pada orang lain. Semua serba-serbi elok. Makan sirih berpinang tidak, pinang ngado kek kotor Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Cantik toluk pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biar buruk kain dipakai, asalkan ponoh ilmu di dada. Macam tu. Ada ilmu, nampak buruk ya, tapi otak macam ni. Pakai lawa, bangang yang melantun. Macam mana kan? Macam tu lah kaedah kan. Kain songket, benang sutera. Lilit sebelit, buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Macam tu. Nampak tak? Akar keranji dikerat-kerat. Nampak tak? Akar keranji dikerat-kerat, campur halia, dia buat jamu. Hina bosi kena karat, hina manusia sebab tak ada ilmu. Jadi mana kata sebab tu lah pentingnya keberkatan ilmu tu. Nampak? Berkat ilmu, dia ilmu tinggi. Ni depan saya ni ramai yang ilmu lagi tinggi daripada saya, tapi hormat salah. Dah dia ceramah, dongah lah. Betul tak? Betul lah. Time orang lain ceramah, saya lah duduk. Buat lah bangang. Betul? Tak betul. Salah satu adab dengan guru, bila guru bercerita, walaupun dah tahu benda tu, buat lah tak tahu. Jangan kau sound cikgu. Tak payahlah ulang cerita tu, dah tahu dah. Kan? Guru tu dia bukan tahu dia anak murid dia ramai. Kan? Macam tu lah contoh. Kan? Keberkatan pada ilmu. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduk beradab, tagak bersantun. Macam tu. Ya? Banyak pantun malam ni. Ya, betul adab budi bahasa sebab dia ada ilmu, keberkatannya. Dan dia jumpa guru dia. Bayangkan kita yang pernah jadi guru, pernah mengajar orang jumpa kita balik. Walaupun kita bukan cikgu, tapi dia pernah kerja sama dengan kita, dia cerita semua. Itulah guru aku masa aku kerja dulu. Kalau tak dia ajar aku dulu, tak tahulah jadi apa aku ni. Nampak? Kita kalau dengar, ingat dekat aku. Wah, kita pun tak ingat kita ajar dia apa. Macam itulah keadaan dia kan. Adab dia, hormat kek guru dia. Macam saya lah dulu waktu saya masuk debat, bila saya dapat top rank best speaker Malaysia tu, saya tetap cari tok guru saya, Cik Khairul Azhar, Cik Ahmad orang Kelantan. Dia kawan saya, sebilik dengan saya cakap dengan dia, kalau tak sebab mu ajar aku dulu cik, tak tahulah aku dalam debat dan pidato ni aku gimana cik, cakap tu dia. Memang sahabat saya. Sampai sekarang tanya-tanya khabar lagi. Tapi kita takkan lupa orang yang pernah ajar kita. Tu sebabnya kalau saya ni tuan-tuan, kalau saya dalam kereta dulu kan, kalau bila-bila masa ada free kan, saya belak-belak telefon kan, saya telefon bekas cikgu saya. Telefon, Assalamualaikum cikgu, sihat ke? Mana yang saya ada nombor kontak lah, pensyarah saya. Ada tu kadang, Samsul yang mana lah yang tinggi-tinggi dulu. Oh, yang nakal-nakal tu lah, ingat. Sekarang ni buat apa? Saya ceramah lah sekarang pun. Ceramah apa pula? Ceramah lah. Saya lah Samsul debat. Kau ni kan daripada dulu sampai sekarang tak habis-habis gurau. Tak percaya dah. Tak percaya dah tu Samsul debat kan.
Tapi bila kita telefon itu, satu penghargaan kat dia. Kan? Ingat lagi kat aku. Ya. Ada seorang guru, cikgu matematik saya darjah 3. Saya jumpa kat Parway. Dia dah pencen. Dia pun dah tak ingat saya apa. Dia memang dah ingat lupa lah mana. Siapa? Ya, ada yang saya ajar. Allah, tak sangku pula. Cikgu Fatimah ingat ni. Ngajar matematik. Kalau tak sebab dia ngajar kita matematik asas dulu, tak adalah kita sampai ke sekarang ni boleh kira yang angkor sampai yang banyak angkor ni kan. Dulu dia angkat, dia ajar sikit-sikit je. Kita daripada situ boleh pergi yang lain kan. Macam tu lah. Kemudian keberkatan pada rumah. Keberkatan pada rumah ni macam mana? Rumah yang berkat akan membuatkan penghuninya merasa aman, merasa damai, tinggal kat dalam. Masuk rumah, panas lah. Bukan sebab dia suhu cuaca dah nak keluar. Dia lagi tenang duduk kat kedai tom yum, dekat kedai Maggi Kotam. Okay, tapi itu tadi saya lepak situ dah tadi. Tolong tadi. Saya buka bakso situ tadi. Kan? Maggi Kotam top weh kat Puchong. Ya ke? Awak tak tahu pula. Orang Puchong pun tak makan situ, tu masalah tu. Kan orang luar lah heboh cakap kan situ kan. Power situ kan. Ya, jadi alhamdulillah lah. Saya tak ada tuan. Makan Maggi dengan Kotam ni menyekso azab nak makan apa. Kalau nak makan Kotam betul-betul kan macam tu kan. Tapi sedap nampak kan. Tengok asisten saya makan laju tadi. Melawar pun tidak kan. Macam tu lah. Makna sedap lah tu kan. Jadi kita rasa aman, damai. Penghuninya bila duduk dalam rumah tu rasa bahagia. Orang perempuan kadang-kadang kau nak faham, bila orang lelaki dia dah ponek kojo, kalau dia seronok duduk rumah okey tu. Kadang orang lelaki balik rumah tak keluar mana-mana. Perangai orang perempuan ni. Cubalah abang nak rehat ke macam mana ni, cakaplah. Tanya suami tu. Kalau abang rehat hari ni boleh tak? Okeylah. Tapi kalau boleh nak ke keluar kita makan-makan bang. Abang rehat dulu siang, malam kan kita keluar boleh? Boleh. Macam tu lah. Tanya suami. Hidup rumah. Bosan. Iyalah. Lelaki pun keluar lah. Dia ponik ni. Isnin sampai Jumaat dah kerja. Sabtu kau ajak keluar lagi contoh. Muka. Tu yang muka tak elok tu. Kan? Iya. Orang perempuan dia kalau tengok lelaki seronok duduk rumah, okey tu. Masak banyak-banyak. Bagi yang nak makan. Dia dah kenyang, dia tidur. Lepas tu kita pasang 2 lilin. Candlelight dinner. Kita dengan lelaki kita. Okey lah tu. Pakai pun contoh ya, antara nampak dengan tidak ya, punya seksi gitu kan. Barulah lelaki tu seronok duduk rumah. Kan? Macam tu. Dia rasa bahagia ketika berada di dalam rumah. Tu pun tanda keberkatan. Kemudian keberkatan pada keluarga. Keluarga yang berkat dan keluarga yang dapat membantu kita melaksanakan ketaatan pada Allah SWT. Kajut suami, abang, subuh, abang, kalau macam tu lah cara kajut, sudah hai dua-dua tak subuh. Kan? Kajut suami, bang jom kita subuh sama-sama. Macam tu ajak subuh sama-sama. Ajak anak-anak sekali. Ni kadang mak ke ayah, biarlah budak tu kesian, budak tu tak puas tidur. Jangan. Daripada kecil lagi. Paksa budak tu bangun. Untuk agama ni kau nak paksa. Ya? Sian tidur tak puas. Malam tadi dia main futsal, apa suruh? Kan? Anak saya seorang tu, kali tu dia tengok bola yang masa Euro gitu. Kau tak tidur lagi long. Masa tu kita live, masa tu kan PKP. Saya balik pada live tu, saya tengok. Kau tak tidur lagi long. Kejap dia ada bola ni. England lawan Jerman. Saya memang tim saya Germany. Saya kata dengan dia, oh ya kau, abang tengok lah. Abang ada live lagi esok. Nak tengok-tengok lah besok. Bukan kau ada kelas ke esok? Tak apa, boleh bangun. Dia kata, okey lah, tak apa lah. So pagi tu, sebelum saya pergi saya tengok dia masuk kelas. Saya tengok menguap-nguap dah. Wah. England menang 2-0 malam tu. Dia tengok malam tu saya tanya, malam ni live mana-mana lu? Tak nak tengok dah. Ngantuk. Jadi maknanya saya tanya dia dah.
Jadi mana dia tahu dia kena bangun pagi, dia kena subuh macam esok, kena masuk kelas macam esok. Dia tahu lah. Kan? Kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu pun keberkatan. Dia berkasih sayang sesama dia, anak-anak dia, bergurau senda. Dengan kawan bukan main gurau dah. Usik sana, usik sini. Kan, bergurau, tergolak-golak kayak rumah macam Hitler. Kan, tiba-tiba lah dia jadi penguasa zalim kat dalam rumah. Anak-anak cukup tak berkenan, aduh kenapa lah abah dia nak balik rumah. Kalau anak tak suka ayah balik tu parah tuan-tuan. Ya. Kemudian keberkatan dalam persahabatan dan pergaulan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang membuatkan kita lebih rajin dalam beramal kebaikan serta saling melengkapi. Sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu memberikan semangat ke arah kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat. Itu dia. Berkawan-kawan semua yang baik-baik. Bincang-bincang, itulah bila kita nak buat ceramah ni. Kan? Ceramah tu bincang-bincang dengan kawan-kawan. Aku cadang kita panggil lah Samsul Demat. Dah lebih 7 tahun kita tak panggil dia dah. Macam tu dah lama. Sampaikan saya tadi lalu tu, aku rasa aku pernah ceramah kat surau ni. Macam tu lah. Rasa ya sebab betul tu tepi sungai ni, saya ingat ni. Satu-satu surau yang saya ceramah tu, dekat-dekat dengan sungai ni lah. Kan? Ya, rasa ya dah. Lepas tu ada rumah kaya, rumah orang kaya 3 tingkat kan. Dulu saya makan cakwe tiaw dulu kat sini. Dulu lah masa saya belajar KITM. Sini lah tempat tu. Kan? Tapi buat channel, orang Puchong tak ingat kat saya. Ni pun dah tak tahu, tak boleh panggil orang lain tu, panggil saya kat macam tu lah kan. Macam tahu mana mengajuk tu kan. Tak ada lah saja. Faham tu. Kan? Kemudian keberkatan pada pekerjaan. Kan? Kerja yang berkat adalah kerja dilakukan dengan cara yang baik dan penuh dengan semangat. Kerja yang berkat akan dilakukan dengan penuh tanggungjawab. Itu sebab Nabi kata Allah sangat suka hamba-Nya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Dan Nabi pesan, carilah rezeki yang halal, bersih dan lurus. Halal, bersih dan lurus. Apa maksudnya? Halal tidak mengandungi kedurhakaan kepada Allah. Bersih tidak menyebabkan dia lupa kepada Allah. Lurus maknanya sejajar dengan kehendak syarak. Maknanya tak melanggar perintah Allah dalam dia melaksanakan tugas. Kan? Jadi makna kata pekerjaan yang dibuat itu pekerjaan disertakan dengan niat untuk mendapat keredaan Allah. Kerja elok-elok. Jangan kerja sebab nak naik pangkat. Kerja betul-betul naik pangkat rezeki. Tak naik pangkat tak apa. Alhamdulillah dapat gaji. Kan? Kalau kita berhenti, jangan risau. Beribu lagi orang nak jawatan kita tu. Walaupun kerja tu biasa-biasa. Kerja pembantu tadbir kat Jabatan Kerajaan tu, pembantu tadbir kelulusan SPM-nya yang minta semua ada degree. Kan? Jadi maknanya apa? Kena syukur dengan jawatan yang kita ada. Pekerjaan itu mestilah perbuatan yang harus atau boleh dikerjakan menurut syarak. Jangan buat kerja-kerja yang tak boleh. Kan? Tidak meninggalkan perkara-perkara wajib seperti solat. Maknanya walaupun bekerja tetap jaga perintah Allah. Ada yang bekerja tapi dia pula tak tinggal solat sunat duha. Dia tanya soalan. Boleh ke tak boleh? Pada waktu kerja nak buat solat sunat duha. Boleh, minta izin bos. Bos nak buat solat sunat duha bos. Boleh tak? Boleh. Tapi sampai setengah jam kau sembahyang solat duha tu. Pahala pula. Ada macam tu, panjang ayat menangis meraung. Boleh tak? Boleh. Kalau ikut hukum warak, kalau hukum orang awam, okeylah tu bos dah izin kan. Tapi kalau dia betul-betul nak jaga keberkatan rezeki dia, macam mana masa kau ambil untuk solat duha, kau ganti balik di hujung waktu kerja kau. Tu baru betul. Macam tu lah. Dan kebanyakan dah bos dah bagi dan lumayan lah. Dia yang bagi, dia disalahkan bos pula. Menghasilkan kerja yang berkualiti dilaksanakan dengan tekun, cekap dan sungguh-sungguh guna berasaskan prinsip syariah seperti amanah, adil dan bertanggungjawab. Dan juga begitu juga dia menghindarkan diri dia daripada perasaan riak, menunjuk-nunjuk, ingin dipuji dan terkenal sebagai orang yang rajin beribadah. Langsung sesio.
Dalam kojo-kojo tu dia semayang. Pergi semayang dululah. Wah, dia nak tunjuk kat orang yang dia semayang. Ada kat penyakit macam tu. Kau cover aku sekejap, aku nak pergi surau sekejap. Dia tak nak cakap dia nak semayang. Pergi surau sekejap. Semayang lah. Tak dah masuk waktu dah. Dia langsung tak ada niat nak bagi tahu. Kan? Dia tak naklah nunjuk-nunjuk. Jadi kalau nak dapat keberkatan, pertama rezeki yang didapatkan adalah yang baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makalah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu hanya beribadah kepadanya. Maka Ahmad Mustafa Al-Marawi menyatakan berapa penting seorang Muslim memakan makanan yang halal, bersih dan lurus yang saya sebut tadi itu. Kan? Dan begitu juga kedua, mendapatkan rezeki yang baik, prosesnya pun mesti baik. Nak dapat rezeki yang baik, caranya pun mesti kena baik, kena betul. Contoh, air ni memang kalau kita nampak halal, tapi cara mendapatkannya pun mesti dengan cara yang baik, dengan duit yang baik. Kadang air ni halal, tak ada dia campur binatang-binatang yang haram dalam ni tau. Tapi duit yang kita dapatkan untuk beli itu adalah pada sumber yang haram, tetap jadi haram. Ya. Contohnya elakkan riba. Sebab surah disebutkan dalam surah Al-Baqarah, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Surah Al-Baqarah ayat 278 hingga 279. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Yang kedua, bukan tak ada unsur-unsur judi. Balik nombor pula kat surau ni okey ni, ada surau tu dia tulis nombor sejadah tu 1, 2, 3, jadi nak berapa jemaah tu. Jadi masa dia sembahyang maghrib tu 05. Masa dia sembahyang isyak dia belakang sikit 32, 0532. Tikam kono pula tu. Dah lah kono, dia belanja lah orang surau Nurul Falah, Kuang Hajar tu. Kan? Konyang orang surau malam tu. Kan? Begitu juga yang ada unsur-unsur penipuan, gharar, unsur suapan, rasuah, riswah dan maksiat. Kenapa pentingnya rezeki yang halal? Kerana Islam mementingkannya, kerana setiap suapan yang masuk ke dalam tubuh badan manusia akan mempengaruhi kita. Masuk ke dalam darah daging kita tu yang jadi anak kurang ajar, anak-anak menongking mak dia, ahli keluarga tak hormat satu sama lain, anak-anak mungkin melihat nak semayang, anak mak mentua pun tak semayang. Anak mak mentua tu siapa? Laki kau lah kata. Suami dia tak semayang, dan akan mendatangkan masalah-masalah, akan mempengaruhi secara fizikal, emosional, psikologikal maupun rohani dia, dalam dia akan terganggu. Bagaimana nak dapat keberkatan? Yang pertama, berusaha dan bekerja. Jangan duduk saja-saja. Bertebaranlah atas muka bumi Allah dan carilah rezeki yang halal. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, bertebaranlah atas muka bumi Allah ni dan carilah rezeki yang halal. Surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Keluar, wajib. Mana cari yang halal itu wajib. Ya. Kedua, bertakwalah kita, mengikuti perintahnya dan meninggalkan larangan Allah. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Surah At-Talaq ayat yang kedua. Ketiga, bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah. Tawakal, percaya daripada Allah. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya dia akan mencukupkan keperluannya. Surah At-Talaq ayat yang ketiga. Jadi yakin. Kau janganlah macam tu. Kadang ada orang tu dia kerja apa? Dia kerja dekat bar, kerja kat kelab, dia bekerja kat hotel, tapi tiba-tiba dia bertukar, dia kena jaga kelab malam punya bahagian, tuangkan arak. Kan kita tahu orang yang membancuh, orang yang mengidang, orang yang menuang sama dosa. Dia tahu hukum tu, dia dah belajar, tapi sekarang tengah nak pakai duit kan. Ayat jadi kalau dia yakin dengan rezeki Allah, tinggalkan kerja tu, insya-Allah ada rezeki lain yang lebih banyak, mungkin Allah akan bagi kat kita. Masalahnya
halangan untuk kita buat baik ni ada dua. Pertamanya hawa nafsu, yang keduanya keraguan. Hawa nafsunya mana? Nafsu nak duit tu lagi tinggi daripada dia meninggalkan duit tu. Kedua, keraguan, dia tak yakin ada rezeki lain. Dia tak yakin. Cakap memang boleh cakap. Cakap boleh cakap ni, adalah rezeki lain tu. Kita boleh cakap dengan orang, tapi bila kau nak kat diri sendiri, baik kau berhenti kau jual cek, kau jual lain. Kan? Banyak ni, tak apalah, nantilah. Tengoklah nanti ayat dia. Sebab dia tak yakin. Kan? Cakap memang senang. Macam saya dululah. Saya jadi legal advisor dulu di tangan kerajaan, jadi pengarah undang. Waktu saya datang sini dulu, saya masih lagi pengarah. Saya masa tu cuti tanpa gaji. Saya cuti tanpa gaji. Cuba. Kenapa cuti tanpa gaji? Tak berani. Kan? Dah sodap gaji bulan-bulan sodap. Kan? Kita jadi pengarah. Bawah kita ada 80 muat kosong macam ni lah, tapi kita turun kepada kita. Yang mengangkit barang berapa ramai? Ada 8 bailiff, ada 10 pembantu takbir, 2 PA, seorang India, seorang Melayu. Kan? Ada kenderaan rasmi, nak pergi meeting, dah standby lah. Bos kita dah siap. Dulu. Kan? Gaji pula, alhamdulillah. Kan? Jadi, apa benda nak risau lagi? Tiba-tiba pula nak kerja sendiri, apa hal? Bukan senang. Bukan senang, kan? Tapi, sampai satu tahap, bila memikirkan keberkatan, sudah kita pun tak tahu. Ceramah part time kau, jadi pengarah atau part time. Dah banyak nak masuk ceramah, tak boleh jadi ni. Tu saya try, saya ambil cuti dulu. Ambil cuti, balik je. Tiba-tiba tak cukup setahun, bos panggil. Samsul, balik pejabat. Banyak kojo lah nak kena settle ni. Balik, kojo balik. Kojo kena adjust pula jadual. Siang tak boleh sebab kojo. Kena adjust bawa keluar malam dengan hujung minggu. Dah macam Batman. Pagi pergi kojo, malam pergi ceramah. Pakai kuta pergi ceramah. Besok pagi kena muka masuk pejabat. Kan, macam tak ada apa-apa berlaku. Wah, malam tadi pergi Ipoh lah. Pergi Melaka lah, pergi Johor ceramah. Balik kat malam tu, kompak pagi. Besok tu pergi kojo macam besok. Sabtu Ahad langsung. Langsung tak ada masuk. Oh, tak boleh jadi ni. Dek hokap ni kan, tahu hokap. Orang ni 9 kata hokap tu maksudnya tamak lah. Kan, dah semua benda nak kau sapu kan, pilihlah salah satu. Kan, pilih salah satu, akhirnya ambil keputusan. Bersara. Dapat kad pencen. Tunjuk kat hotel, dapat 10%. Macam kan. Maknanya saya samalah dengan orang-orang lama yang dah ada kad pesara tu, saya pun ada. Kan, bersara awal. Masuk mula-mula pencen tu, betul ke tindakan ni kan, tapi alhamdulillah masa tu ada lah habiskan padan kau orang lain ramah ke main handa kau kan, kau ramah rezeki, adalah rezeki Allah bagi macam 2 hari tu bangang banyak monong ke mana. 2 hari pertama pencen tu, sebab kita biasa siap pagi kau jawapan cekat, dah tak kau jawapan cekat tu nak monong je nak ajak kawan minum, kawan semua kau jauh kan. Lapis pada tu, minggu depan tu dah sibuk sampailah ke hari ni. Alhamdulillah, doa semua orang kan, ada rezeki, jangan risau, jangan takut. Ada orang tanya mak saya, macam mana dia sekarang? Tahu kau dia sekarang, dia dah berhenti kan, tahu tak dia sekarang tu. Orang kita ni kan tanya yang tahu, kan tanya yang elok kan. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah ya, rezeki Allah bagi sah lagi risau. Dalam surah An-Nisa ayat 100, Allah Ta'ala beritahu, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muraghaman katsira wa sa'ah. Barang siapa yang buat perubahan tu, niat dia fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas, rezeki yang banyak. Apa takut? Dalam Quran sebut kan. Iya kan, janganlah kita risau. Burung tu lagi lah cari rezeki untuk anak tu, mana nak dicakau merayau ada, dapat dia cacing tu 3 ekor. Bayang dia kat atas udara tu, cacing tu kat dalam tanah, dia boleh dapat tu bagi anak tu. Macam mana tu? Kita fikirlah. Macam tu lah baca kan. Kemudian keempat, nak keberkatan, bersabar dan bersyukur. Hidup memang ada ujian, sabar. Kalau dapat sikit, kau dapat banyak, poin yang paling penting syukur malamnya. Simple lah, syukur alhamdulillah. Pek jumpa Samsul debat.
Kan? Syukurlah, tak sangko-sangko datang dia lagi ke suara kita. Ingat dia tak nak datang. Datang. Dah tak ajak macam mana nak datang. Kan? Alhamdulillahnya datang saya. Betul, saya seronok datang sini. Kan? Saya ingat dulu ini pun baru tambah kat belakang ni. Kau dulu memang ada, cuma tak ada cermin kan. Dulu pakai kain ni kan. Tambahan mana yang tambah tu bilik dia. Bilik tu tambah. Alhamdulillah. Sini tak payah sembahyang Jumaat kan? Tak ada masjid dekat kan. Alhamdulillah. Ya. Kemudian apa lagi? Syukur dengan apa? Walau sikit ke banyak syukur. Sebab Nabi ajar kita. Nabi kata tadi betul. Nabi kata anak-anak Adam diberikan 2 lembah emas, akan minta lembah yang ketiga. Tapi Nabi ajar juga, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Maknanya syukur. Alhamdulillah. Kan, tapi makan walaupun lauk tolu. Bini pagi tu tolu matokau bau. Tengah hari tolu dadah. Malam tolu masak kicap. Tolu naik hanyi mulut lelaki. Tolunya besar. Tahulah lelaki kau gambar tolu, tak adalah pagi sampai ke malam tolu. Kan? Tapi suami tu alhamdulillah. Syukur abang. Dapat lauk macam ni. Macam tu lah kan. Kemudian kelima, bersedekah, berzakat, jangan lupa. Dan infakkan. Duit kita ni sedekah lah dekat surau Nurul Falah. Dah lama dah datang sini semayang sini. Sedekah lah. Kan? Lepas ni kita kumpul duit pula. Daripada tile kita jadikan kapet. Tapi saja tak nak sang kapet, takut air naik pergi. Ya kau? Jadi saya agak-agak saya ni. Ya. Selalu kena air ni. Ada juga kan? Hari tu masa banjir tak sini? Sini naik. Surau ni naik lah? Tak. Boleh lah pasang kapet. Sekarang ni sujud melantun kepala kan? Bung je kan? Apa ni pasang kapet? Aduh lah, insyaAllah. Berzakat. Ramai nak zakah ni, insyaAllah. Orang keliling ni ramai yang berebut nak sedekah. Sebab pahala mengalir kan? Kemudian silaturahim tu pun nak berkat, jaga hubungan satu dengan lain, jangan putuskan hubungan. Nabi kata tidak ada dosa dalam satu hadis, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Itu dia silaturahim. Kemudian berdoa dan beristighfar. Banyakkan berdoa, banyakkan beristighfar, minta ampun dengan Allah. Kemudian yang ke-8, banyakkan berbuat kebaikan. Kemudian berniaga. Itu pun nak berkat juga. Kalau nampak keberkatan, berniaga sebab ikut Nabi. Berniaga lah. Dengan satu syarat, niaga jangan bohong orang. Ni niaga nipu orang. Jangan cakap niaga apa, travel umrah bohong orang. Banyak lah tu. Dia bukan kata yang tipu yang langsung tak pek poi tu. Ada buka travel tapi dia tipu dekat flyers. Hotelnya sampai ke KLIA dah tahu dah. Kita nak pergi umrah ni kena sabar banyak-banyak. Kadang-kadang dugaan Allah ni macam-macam. Makna hotel kau bertukar tu. Tu perangai orang sekarang. Sebab itulah ada banyak syarikat yang saya tinggalkan. Saya jumpa dia kata, ni betul ke hotel Movenpick ni? Letak je ustaz, besok pandai lah kita ijaz. Sebab tu tak ada lah, Assalamualaikum lah. Dengan besok bohong orang. Bukti syarikat tu pun tak lama. Masa PKP tu, uyup, bungkui tu. Bohong orang dengan kerja. Tak, yang kesian tu makcik tu, yang orang tua-tua ni, kumpul duit bukan senang. Nak pergi umrah. Kan? Itu sebab tu yang saya dengan travel tu, saya kata hantar saya pergi dulu. Saya nak tengok hotel tu dulu. Nak jumpa manager hotel tu. Confirm nak kita booking situ. Saya pergi tu. Saya pergi masa tu 2 hari setengah Mekah, 2 hari setengah Madinah. Macam 5 hari je pergi. 2 hari setengah Mekah, 2 hari setengah Madinah. Naik bas yang bas executive coach yang laju tu, saya ingat 3 jam sampai lah.
Mekah ke Madinah. Sampai tahu tengok hotel dia apa semua, bau hati. Macam ni bau betul. Balik PKP. Kan, dah dapat hotel bagus PKP pula. Tapi ni baru buka balik. InsyaAllah saya kalau tak ada apa-apa, saya pergi bulan 3 ni. Bulan 3 ni pergi. Kalau tak ada apa-apa lah, mana tahu Arab Saudi minggu depan umum tutup lah. Dia toruk nakis Malaysia ni. Kan, hari ni berapa tadi? 22,000 lebih. 22 kan. Tu biasa tu Malaysia. Baru 22 tu. Iya. Burak dengan orang Melbourne tu. Saya tanya dia tahun lepas, seminggu sebelum puasa. Macam mana kes kat Melbourne? Teruk. Kita orang baru-baru ni tiba-tiba ada 13 kes baru. 3 boleh tau, bukan 3 boleh ribu. Tiba-tiba ada 13 kes baru. Langsung lockdown 5 hari tu. Itu standard dia dengan kita. Habis saya nak jawab apa? Saya pun jawab, kita orang 5-6 ribu okey lah. Masa tu kes 6 ribu. Kita orang 5-6 ribu okey je tu. Dan soalan yang paling best kali dia tanya apa tau? Ni orang Malaysia apa orang? Dia tanya apa? Best kan lockdown kat Malaysia? Boleh keluar-keluar lagi tu. Itu soalan. Malu tak malu gitu? Level gitu. Lepas tu Menteri bergaduh sama dia. Ada pintu belakang lah, pintu depan lah. Apa hal kau ni? Kau tak boleh berburak ke bincang sama kau sebelum kau back statement ni? Semua banyak kau marah. Kan? Tapi bukan cerita tu lah, cerita lain lah kan. Ya, itu bukan cerita politik. Kita cerita pada kepimpinan semualah. Kan? Jagolah. Kemudian bangun pagi. Itu yang ke-10. Nak dapat berkat, bangun pagi. Kan? Rasulullah SAW pernah berkata, di saat Rasulullah melihat anaknya Fatimah, puteri Rasulullah, kan, masih terlentang di tempat tidur di pagi hari, baginda mengatakan kepadanya, puteriku bangunlah, saksikanlah kemurahan hati Allah dan janganlah menjadi seperti kebanyakan orang. Ayat Nabi. Kan? Allah mengurniakan rezeki setiap harinya pada waktu antara mulainya subuh sampai terbitnya matahari. Hadis Al-Baihaqi. Jangan kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Maknanya ramai orang bangun lambat ni. Itu dia ayat dia. Jadi cuba berubah. Bangun awal. Sedekah subuh, transfer online, surah Nur Falah, akaun bank Islam, zap, send, RM1. Setiap pagi weh. Tak apalah RM1 tapi setiap pagi weh. Dapat gaji zap RM10 pagi tu. Sebab dapat gaji. Kan? Makna itu upgrade lah sedekah kita. Kan? Dan saya nak, sebelum saya beritahu tanda-tanda keberkatan rezeki, saya nak bawa satu kisah. Diceritakan kisah seorang kaya yang hidup di zaman Empire Khalifah Abbasiyah. Orang kaya ni ada 2 orang anak lelaki. Ni nak gambarkan cerita konon dengan tajuk kita keberkatan. Kan, mencari keberkatan. Dia ada 2 orang anak lelaki, dua-dua dah kahwin. Satu hari orang kaya ni jatuh sakit. Anak yang sulung kata, abang tak nak jaga ayah dah. Abang nak harta dia je. Torang dia cakap. Abang tak nak jaga ayah dah. Tapi abang nak harta ayah. Adik pula kata, biarlah adik jaga ayah. Adik tak nak harta ayah pun. Adik nak jaga ayah. Adik dia pun jagalah dengan penuh ikhlas sampailah ayah dia meninggal dunia. Abang dia pun datang sebab abah dah meninggal. Dia kaut segala harta benda ayah ni ambil semua. Satu pun tak tinggalkan untuk adik dia. Kan? Dan adik ni dengan tahap berkhidmat untuk ayah, tak ambil satu sen pun. Dan dia tak sound pun ayah, apa abang dia. Kagak-agak lah. Tinggalkan sikit tak. Dia kata, ambil lah. Sebab tu, dia anggap tu tak ada rezeki dia. Macam tu je dia. Kalau kita tak pek dah, berparang tu kan. Setelah kematian ayahnya, tinggallah adiknya tadi dengan isterinya hidup dengan penuh kemiskinan. Satu hari, adiknya bermimpi satu orang berjubah putih datang dan dia memberitahu, besok kau bangun pagi, kau pergi ke tempat sekian-sekian, kau ambil dekat sana ada 100 dinar Ashrafi. Dia punya nilaian itulah 100 dinar Ashrafi, kau pergi ambil. Si adik ni pun tanya, dalam mimpi itu dia tanya,
Dia kata 100 dinar Ashrafi itu ada keberkatan tak? Dia kata tak ada. Malam tu dia cerita kat bini, untuk orang miskin 100 dinar ni macam 100 ringgit lah. Besar tak besar? Besar. Dan ada tak tampek? Abang tahu tak tampek? Tahu. Mak ni saya nak pergi ambil. Jangan ambil. Kenapa pula? Kan dia dah cakap tak ada berkat, buat apa kau ambil? Dia cakap dengan bini dia. Bini pun bangi bengkak bini dia. Aduh hai, tak bagi. Kemudian kan, dia mimpi lagi. Esok bangun pagi dah cerita dengan emak dengan bini dia semua. Kan? Malam berikutnya laki yang sama datang. Laki yang jubah putih tu sama datang. Dia cerita lagi. Dia kata kali ni ada 100 dinar Ashrafi ditawarkan dekat tempat ni pula. Kau pergilah ambil. Dia tanya soalan yang sama. Dia nak tanya, ada tak keberkatannya pada 100 dinar Ashrafi tu? Dia kata tak ada. Esok tu dia cerita kat bini. Dia kata tu malam tadi abang mimpi lagi. Laki yang pakai jumah yang sama datang jumpa abang. Dia kata, mana tempat abang pak? Saya pergi tengok Untung-untung boleh ambil belanja. Tak boleh kan aku cakap dengan kau. Keberkatannya tak ada. Kau nak ambil apa? Tak payah. Orang kata memenam perasaan perempuan. Memenam rasa. Bukan perempuan sini dah, perempuan zaman ni. Kamu terasa hati lah dia. Jadi dia kata manalah tahu bang 100 dinar Ashrafi itu dapat mengubah nasib keluarga kita. Tapi suami kata buat apa? Kalau tak ada berkat buat apa? Malam ketiga lelaki berjubah putih yang datang tu datang sekali lagi. Dia berkata besok kau bangun pagi, kau pergi tempat sekian-kian, kau ambil 1 dinar Ashrafi dia tu. 1 dinar Ashrafi. Lepas itu dia tanya soalan yang sama. 1 dinar Ashrafi ni ada berkat ke tak? Maka lelaki berjubah tu kata ada berkatnya. Kalau macam tu esok pagi pun dia pun cerita kat bini dia. Kan? Masalahnya 1 dinar Ashrafi ni bukan jumlah yang besar. Buat apa tu? Tak apalah walaupun 1 dinar tapi berkat. Suami pun pergilah ke tempat ni tu. Memang ada 1 dinar Ashrafi tu. Dia pun pergi ke pasar, dia belilah ikan, dapat 2 ekor ikan. Bini bongkak yang tengok. Dapat ikan, kalau 100 dinar dia dapat apa? Dia bolah ikan tu, dalam paut ikan tu ada mutiara sebiji. Seekor ikan lagi ada lagi 1 mutiara sebiji lagi, 2 biji mutiara. Nampak tak? Jadi 2 biji mutiara tu, maka suami pun ambil, bawa ke pakan, jumpalah khalifah, nak jual kek khalifah. Namanya khalifah pada ketika itu adalah Khalifah Malik bin Marwan. Kan? Khalifah Malik bin Marwan pun nampak mutiara tu, memang dia cari mutiara tu. Maka dia beli dengan harga 70 ekor unta, syarat dengan harta pula tu. Bukan unta sesaja, package. Full package unta tu dah siap, harta dah bawa tu. Bayangkan. Inilah maksud dia berkat. Jadi kalau rezeki seharian kita berkat, insya-Allah cukup walaupun sikit. Tapi kalau kerja siang malam, duit banyak mana pun tetap tak cukup. Kesimpulan daripada cerita ni ada beberapa perkara. Pertama, rajin-rajinlah jaga mak ayah. Pertama, jaga mak ayah. Dulu dia jaga kita daripada kecil, 1 sen pun tak nak kira balik dengan kita. Ada peluang jaga mak ayah, jaga. Kedua, dengan adik-beradik konolah mengalah. Kan? Takkan sebab satu pusaka pun nak bergaduh. Tengok tadi, dia tak bergaduh pun. Alhamdulillah ada berkat hidup dia. Ingat tak? Aziz Sata dengan Esam Sudin. Yang masa dia datang nak pinjam apa? Nak pinjam apa? Apa nama? Cupak kan. Letak lagam tu, abang tu dah kaya tak perhati gitu. Pak tak? Pak rezeki dia. Sampai kan macam mana cara nak jalan pun dia training. Nampak? Yang ketiga, kalau kita tak ada banyak harta pun, kalau kita ada banyak harta sekalipun, tapi kalau tak solat, tak puasa, tak zakat, Al-Quran sekadar hiasan sahaja, maka hidup kita pun tak akan berkat. Keempat, berkat datang dari Allah, maka mintalah selalu. Kelima, kadang-kadang mimpi ni boleh percaya, tapi jangan pula tafsir sendiri.
Macam saya ada orang tanya, Ustaz macam mana saya mimpi suami saya ada dua hotel. Apa tanda tu? Kau tanya orang yang pandai, tak dapat dia nak tafsir tu dah kan. Iya, jangan tanya saya tak pandai tu dah. Kan? Saya mengaku tak pandai, cakap tak pandai. Kan? Dan bawa air, Ustaz tolong tawarkan air Ustaz, rumah saya 3 hari dah sakit beranak, tak mau dia beranak, minta tolong tawarkan air ni. Saya kata, air ni memang dah tawar, apa benda kau nak tawar kan? Kan? Baca-baca lah, baca apa? Selawat 3 kali, baca ayat kursi, istighfar. Kau lah ajar aku baca apa baik, kau baca mana? Tentulah orang kan. Yang keenam, tak semua yang isteri cadangan kau nak ikut. Dengar. Ini punya takut dengan bini, semua cadang. Yalah. Ambil lah. Ikutlah. Orang perempuan ni, dia ikut kita ya sebenarnya. Tapi pandailah kita nak kontrol bini kita. Berhikmahlah dengan bini ni. Kan? Tanam tabu di topi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Sedikit ilmu kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Macam tu. Pantun lagi. Kan? Kan? Tolaklah. Ikut ke seseorang perempuan ni, kono cara tolak dia faham. Abang ni, kalau boleh istana nak abang bagikan. Abang tu cakap dia, ya. Kalau boleh. Tapi dah rezeki kita kayak pucung perdana ni. Kayak pucung apa? Pucung prima ni. Tak salah segala pucung-pucungnya. Bono pucung prima, pucung perdana. Sabarlah boyo pucung dah kita duduk. Kan kejap-kejap tinjau kepala boyo pucung tu dia kata. Marah dia. Jangan komplain, syukur dengan apa yang ada. Ketujuh, bila orang tawarkan sesuatu, fikir dulu tu pengajaran ni. Jangan kita bila dongang untung tahu nak masuk berapa banyak. Satu lagi, tuan-tuan hati-hati. Pelaburan-pelaburan letak muka Samsul Debat. Bohong. Banyak dalam Facebook tu. Dia letak muka saya, Ustaz Haryanto dengan muka Ustaz Amin tu. 3 orang. Pelaburan. Apa? Kurang risiko. Untuk keuntungan berlipat kali ganda. Tidur nyenyak, duit masuk. Gambar tu saya, mana aku nampak gambar? Rupanya gambar poster tazkirah malam Jumaat Astro tu dia edit dia buat poster pelaburan. Kurang ajar tu. Semua ustaz kono. Ustaz Zazah, hati-hati. Tak ada mana tu. Kalau betul aku dah lama masuk dah. Kan? Tak ada mana tu, bohong tu. Ya? Hati-hati. Jadi tanda-tanda yang terakhir sekali saya nak share sikit tentang tanda-tanda keberkatan rezeki. Pertama, kita akan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Itu pertama. Yang kedua, bila keadaan dan keluarga kita stabil dan bahagia, itu tanda berkat. Ketiga, bila mudah nak melaksanakan perintah Allah, itu tanda berkat. Keempat adalah apabila orang sekeliling kita senang dengan kita, kita senang dengan orang. Itu pun tanda rezeki berkat. Kita boleh campur masyarakat, itu berkat. Kemudian apabila anak-anak cemerlang dalam pelajarannya, itu pun tanda berkat. Begitu juga kalau orang rajin ziarah rumah kita, itu pun tanda berkat. Sekarang ni kami berkat lagi tin-tin. Food Panda, Ninja Van semua. Hari-hari orang datang je. Makna berkat lah tu. Datang ziarah bukan hantar barang kan? Ya? Hantar ziarah. Besok doa lah tuan-tuan. Kalau tengok keadaan semasa ni, saya bukan nak nakut-nakut anda. Saya tak percaya lah. Bazar Ramadan boleh buka, boleh raya macam besok. Sebab kenyataannya bilik ICU bertambah setiap daerah dan negara sekarang. Tuan-tuan hati-hati lah. Itu sebab bila AJK surau sound tu, tolong jaga SOP tu betul. Cara dia cakap tu macam nak kena dondo dah tu. Dah pernah kena apa? Tak pernah kan? Jangan kono, parah weh, mahal. Ya, jangan. Tolong jaga ya, tolong jaga SOP. Dan yang terakhir sekali adalah doa kita senang dimakbul oleh Allah. Itu tanda keberkatan rezeki. Jadi tuan-tuan, itu saja pada malam ini. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudahlah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Saya teringat kata-kata tu, berburu ke padang data dapat usaha berbelang kaki. Mana ada orang berburu ke padang? Berburu ke padang data tu kan. Orang tua-tua dulu ajar tu sebab berburu ke padang data dapat usaha berbelang kaki. Mana ada usaha berbelang kaki?
itu belalang. Kan? Kalau berguru kepala ngajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Jadi kena faham betul-betul, buat betul-betul, belajar betul-betul. InsyaAllah. Kalau tidak bunga kembang, tahu sikitnya tu dia tahu. Dia tahu tu yang ni tak tahu dah. Kan kembang tak jadi tu. Kan? Jadi itu dia budak-budak membuatkanlah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik orang sini menyemput, rasa nak junjung.